Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masuk. Okay, kita nak masuk chapter 2. Okay, kita nak masuk chapter 2 iaitu mengenai franchise industry in Malaysia. Okay, franchise industry in Malaysia. So, um, sekarang ni dia chapter 2 ni dia tak banyak sebenarnya. Okay, we just need to know tentang permulaan franchise business di dalam Malaysia. Okay, so it's a very easy topic dan satu-satunya topik di dalam bahasa Melayu lah. Okay, kalau awak tengok dalam slide awak tu dia bahasa Inggeris tapi dalam textbook dia dalam bahasa Melayu. Jadi penerangan saya akan prefer untuk menerangkan dalam bahasa Melayu. Okey, so kalau awak tengok di sini, ini chapter 2 ni dia hanyalah sekadar history lah. Okey, dia sekadar history, sejarah. Okey, I make it bigger lah. Alright, sejarah. So, biasanya Malaysia sudah pun ada syarikat yang dah berkembang ke negara Asian lah, di peringkat Asia, whereby banyak saja perniagaan yang asalnya dari Malaysia sudah berkembang ke negara lain. Okay, so kalau awak tengok dia macam contohnya Langkawi Crystal is one of the example. Yang kedua ialah Mary Brown Fried Chicken. Okay, Mary Brown memang asalnya daripada negara kita, Malaysia, and berjaya berkembang ke peringkat Asia. Okay, and then kalau awak tengok this is Nelson's and Sugar Bun. Okay, Sugar Bun ni dia asalnya daripada Borneo. It's a Borneo company dan dia dah berkembang ke peringkat Asia, ke negara-negara yang berdekatan. Okay, dan juga kalau awak nak tengok di Semenanjung ni dia ada tapi tak banyak. One of the branch franchisee, maksudnya franchisee yang membuka Sugar Bun ni ada satu lah dekat Sunway. Okay, tapi tak banyak lah di area sini. Tapi dia pada asalnya dia adalah produk daripada Malaysia. Okay, and then satu lagi franchise di Malaysia ini dia cuba untuk mengetengahkan produk halal sebagai produk franchise. So, bila kita berjaya mengetengahkan produk halal ke peringkat Asia, it would be easy for the Muslim to find the halal product lah bila berada di luar negara. Okay, so ini adalah perkembangan awal. Okay, yang ini adalah peristiwa ataupun rentetan perkembangan awal tertubuhnya Franchise Development Division. Okay, so kerajaan mula memberi perhatian mengenai industri franchise ni pada tahun 90-an. Okay, kemudian pada tahun 1992 dia menubuhkan Franchise Development Divisions and ataupun Implementation and Coordination Unit di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 1994 kita ada Malaysian Franchise Association. Okay, so kalau awak nak tengok sekarang perbadanan yang selalu memberi perhatian, yang akan melatih, okay, yang akan melatih, memberi training secara general, maksudnya bukan khusus kepada sektor ataupun industri masing-masing. Ini maksudnya kalau you nak mohon jadi franchisor ataupun you nak mohon untuk menjadi franchisee, dia sangat-sangat ada kaitan rapat dengan MFA ini. Okay, so maksudnya kalau you plan untuk menjadi franchisor, this is perbadanan yang akan terlibatlah secara tidak langsung. Okay, dan kemudian ada program pembangunan franchise. Program pembangunan franchise ni maksudnya how kita as a Malaysian, okay, ini maksudnya training secara general lah. Maksudnya kita as a Malaysian, macam mana lagi kita nak mengetengahkan produk kita, okay, ke peringkat antarabangsa. How, apa intipati ataupun training yang kita boleh mengetengahkan supaya ramai lagi franchisor-franchisor yang dapat buat market penetration, okay, cuba untuk mengetengahkan lagi produk Malaysia ke pasaran global lah. Okay, kemudian kita ada FDD, okay, yang Franchise Development Division ni kemudiannya dipindahkan ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga diletakkan di bawah Franchise and Vendor lah. Kemudian pada tahun 1998 kita ada Akta Franchise dan
Akta franchise ni dia sebenarnya dah ada amendment dah. Okay. Kita ada franchise, akta franchise 2012 tak silap saya. Okay. Kemudian kita ada franchise juga telah disarankan kepada Perbandanan Nasional Berhad lah. Okay. Kemudian ini adalah sejarah membentangkan memorandum cadangan. Okay. Ada National Franchise Development Blueprint, pelan pembangunan induk dan sebagainya. Okey, dan ni dia. Okey, betul kan saya cakap akta franchise yang pada tahun 1998 sudah dipinda menjadi Akta Pindaan 2012, mewajibkan franchisee mendaftar dan mengemukakan laporan kewangan kepada pendaftar franchise. Okey, so maksudnya you akan berkait rapat dengan dua perbadanan ini kalau you terlibat dengan franchise system lah, iaitu MFA dan juga PNS lah. So you franchisor, kalau you nak menjadi franchisor contohnya, okay, you need to register yourself dekat MFA sebagai franchisor, and even kalau you franchisee pun, you kena nak jadi franchisee pun, you kena daftar juga dekat MFA dan juga you kena mengemukakan laporan kewangan kepada pendaftar franchise. Kenapa kita nak laporan kewangan? Sebab kita nak biasanya pendaftar franchise nak tengoklah performance you. Okey, kemudian apa objektif PIPFN 2012 hingga 2016 ialah dia nak tengoklah secara menyeluruh industri franchise di Malaysia. Maksudnya objektif yang pertama ialah dia nak tengok pembangunan industri franchise ini, okey, sebagai penunjuk utama. Sebabnya kita nak tengok apakah sumbangan jualan franchise kepada ekonomi dan sumbangan pekerjaan. So maksudnya dekat sini kita nak tengok adakah industri franchise ini, industri franchise ini membuka lebih banyak, lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, dan juga adakah pembangunan industri franchise ini dapat mengembangkan lagi sektor ekonomi dalam Malaysia. Kemudian, apa objektif PIPFN ini juga adalah untuk mengkaji semula dasar strategi dan program pembangunan semasa dan juga menentukan hala tuju industri franchise negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai pusat franchise di rantau Asia dan Timur Tengah menjelang 2020. But as we all know, sekarang ni kita telah dihimpit oleh satu wabak, pandemik lah, COVID-19. So it's not easy for us untuk menjadikan sebagai pusat franchise di rantau Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Even saya rasa kalau tak ada COVID pun, it's not, kita belum lagi dapat capai benda ni sebenarnya. Belum lagi di tahap ini. Sebab satu, kalau tak ada COVID pun, negara kita ni, telah dihimpit dengan satu masalah politik lah. Satu masalah politik yang memang tidak berkesudahan lah. So, even kalau tahun 2020 kan, orang duk kata ada kereta terbang pun, as we know mana ada kereta terbangnya, tak ada pun kan. So dia mungkinlah objektif ini menjadikan pusat franchise ni dari segi pandangan saya kena ubah lah tahun ni kan, up lagi mungkin jadi 20, 30 ke, we don't know. Alright, so sekarang ini kita nak tengok trend global dan juga serantau. Dalam topik ini yang pertama 2.3.1 kita nak bercakap tentang pemfranchisan pelbagai jenama. Kalau awak tengok dekat sini pemfranchisan pelbagai jenama, dia ada beberapa trend lah, beberapa trend ataupun konsep franchise mempunyai beberapa jenis. So kalau awak tengok dekat sini kita ada 5 jenis sebenarnya. Kita ada yang pertama, kita ada pemfranchisan sambilan. Yang kedua, kita ada pemfranchisan berbilang jenama. Yang ketiga, pemfranchisan tunggal dan unit berbilang. Yang keempat, pemfranchisan penjenamaan bersama. Dan yang terakhir ialah kita ada pemfranchisan bergerak lah. Pemfranchisan bergerak. Alright. So, ini yang kelima lah. Ini yang kelima. So,
kita dah tengok pemfranchisan sambilan. Apa yang dimaksudkan dengan pemfranchisan sambilan ni ialah dia kata franchise yang bekerja secara sambilan, okey, bekerja secara part time whereby perniagaan itu mempunyai keupayaan untuk buka bisnes tu kurang daripada 40 jam seminggu. Okey, so pemfranchisan jenis ini lebih sesuai untuk franchise berasaskan perkhidmatan. Okey, pemfranchisan sambilan ni dia lebih kepada berasaskan perkhidmatan. Okey, contohnya seperti perkhidmatan cuci kereta. Okey, kalau awak nak kalau kita nampak dari segi konsep dalam Malaysia ini yang lebih jelas dalam sektor perkhidmatan, okey, contohnya seperti inilah perkhidmatan seperti perkhidmatan Dobi iaitu Aqua Nano. Okey, Aqua Nano ni adalah salah satu bentuk ataupun trend pemfranchisan pelbagai jenama yang berbentuk pemfranchisan sambilan lah, which is dia bisnes dia kurang daripada 40 jam seminggu lah. Okey, so kalau awak nak tahu, even kalau kita nak lebih menarik lagi, okey, untuk chapter 8 ini, okey, untuk chapter 8 kita akan, tak silap saya, kita akan belajar tentang jenis-jenis yuran lah. So mungkin awak boleh explore, pergi ke laman web Aqua Nano, awak boleh check lah berapa fee, okey, yuran yang boleh yang bakal dikenakan, okey, kepada sesiapa sahaja individu yang berminat untuk menjadi franchisee Aqua Nano. Okey, dan setiap yuran itu dia berbeza-beza harga dia. Sebabnya Aqua Nano ni mengenakan yuran kalau nak buka Dobi yang berbentuk self-service laundry, okey, yuran dia sedikit mahal lah berbanding dengan non self-service laundry. Okey, so awak boleh explore dekat website Aqua Nano. Okey, dan awak boleh check lah, dia ada beberapa jenis types of laundry franchisees. You nak jadi laundry franchisee yang macam mana? So dia ada harga yang berlainan lah. Okey, so ini adalah makluman tambahan. Okey, apa pun kita akan explore di dalam chapter fee nanti. Okey, yuran nanti. Kemudian kita ada pemfranchisan berbilang jenama. Okey, dia dikatakan kat sini ialah semakin ramai franchisee memiliki jenama franchise berbilang yang menyediakan sinergi pelengkap antara satu sama lain. Contohnya, franchise boleh memperoleh franchise Dunkin Donuts dan Baskin Robbins untuk membuka kedai pencuci mulut. Okey, alright, so macam contohnya Baskin Robbins kan. Okey, kalau you tengok kat sini Baskin Robbins. Okey, Baskin Robbins ni dia ada dua jenis. Okey, Baskin Robbins ni dia ada dua jenis pemfranchisan yang berbentuk berbilang jenama. Contoh, kalau macam Baskin Robbins ni, satu dia franchise yang berbentuk distributions of the product. Okey, maksudnya kalau you nampak kan dalam Aeon, okey, dalam Aeon dekat Seremban 2 ni, okey, yang dekat Seremban 2, Baskin Robbins, satu kita boleh nampak lah aiskrim. Okey, aiskrim yang dalam bekas yang dijual di dalam peti sejuk dalam Aeon tu. Betul tak? Kan? Okey, itu satu. Yang kedua ialah Baskin Robbins ni kalau you tengok, kita ada kedai. Okey, kedai Baskin Robbins itu sendiri. Kedai pencuci mulut. Whereby kita ada kedai yang you boleh duduk dan makan aiskrim di situ. Itu yang kita maksudkan sebagai sinergi pelengkap lah antara satu sama lain. Okay, so maksudnya dia ada dua lah. Dia boleh distribute, okay, distribute berbentuk produk, which is kita ambil saja dalam peti sejuk dekat dalam Aeon tu, dan juga kita boleh makan di kedai tersebut. Itu kita kata sinergi pelengkap lah kan. Okey, kemudian kita ada pemfranchisan tunggal dan unit berbilang. Okey, contohnya pemilikan franchise tunggal, memperoleh jenama franchise tunggal dan menguruskan outlet franchise yang berbilang. Okey, ini contohnya, let's say dia kata franchisee memperoleh dan menguruskan outlet Smart Reader berbilang dan outlet Avon berbilang. Okey, contohnya macam ni dalam konsep penerangan ini, apa yang dikatakan franchisee memperoleh dan menguruskan outlet Smart Reader berbilang ni, dia berbentuk, contohnya let's say katakanlah you buka ni adalah franchisor.
Okey, dan ini adalah franchisor Avon contohnya. Kemudian di bawah franchisor Avon ada franchisee